Hai, salam sejahtera semua. Kami daripada kumpulan 5 yaitu kumpulan Slap Getty. Sekarang kita mulakan dengan bahagian yang pertama yaitu praktikum. Praktikum penjagaan kami fokus pada tempahan dan penghantaran yang ditarget kepada pelajar. Pelanggan hanya perlu pesan dan tunggu pesanan mereka. Pesanan dibuka 3 hingga 2 hari sebelum penghantaran. Pelanggan boleh memesan melalui pautan yang disediakan. Matlamat kami adalah memudahkan pelajar untuk membeli makanan. Industri makanan dan minuman dipilih karena kami masak dan hantar makanan sendiri. Kami bertanggung jawab untuk mengekalkan standar tinggi dalam perkhidmatan, pembungkusan, dan kualiti produk. Dalam company Slap Getty terdapat 7 orang ahli. Yang pertama, Muhammad Ridwan bin Adnan bertugas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif CEO Slap Getty. Seterusnya, Nur Hazira Firzana binti Cejem sebagai Ketua Pegawai Utama. Seterusnya ialah Clara Claudia Japanis sebagai Ketua Pengurus. Seterusnya ialah Diana Sazatul Azlin binti Said sebagai Pengurus Pemasaran. Tidak lupa juga kepada Pengurus Keuangan Slap Getty, yaitu Nur Syahira Farhana binti Mokhtar. Terdapat juga pengurus proyek kami, yaitu Hani Maisara Sari binti Saripudin. Ahli yang terakhir ialah Cornelia Saimin sebagai pengurus operasi. Baiklah, seterusnya ialah bagaimana kami Slap Getty mempromot produk kami. Pertama sekali, kami mempromot produk kami menggunakan poster. Poster ini mengandungi beberapa maklumat sebagai panduan kepada customer kami, dan dalam poster ini juga mengandungi beberapa slot, di mana slot-slot yang kami ada ini merupakan masa untuk deliver kami punya produk. Jadi poster ini kami akan post menggunakan pelbagai platform termasuklah WhatsApp, Instagram, dan juga Telegram agar customer dapat mengorder produk yang kami jual ini. Kedua, kami menggunakan video sebagai platform untuk kami mempromot kami punya produk. Video yang kami buat ini mengandungi ayat-ayat yang berkesan untuk menarik perhatian pelanggan. Jadi video ini kami akan sekali lagi post pada platform yang sama. Kami post poster yang sudah saya mention sebentar tadi. Kami mempercayai bahwa ayat-ayat ini dapat menarik perhatian para pelanggan. Dan yang seterusnya ialah word to mouth conversation, yaitu percakapan mulut ke mulut. Kami mempercayai dengan memberitahu info berkenaan dengan produk kami secara depan dapat membantu pelanggan untuk lebih tertarik kepada produk kami. Panjang kami menjual produk kami telah mengikuti satu expo, di mana expo ini kami akan menjual secara langsung kepada pelanggan. Jadi pelanggan yang datang ke expo ini akan dapat mengetahui detail berkenaan dengan spaghetti yang kami jual. Jadi dalam masa yang sama juga kami akan memasak di depan mereka spaghetti kami. Itu sahaja. Baiklah, kita pergi pula ke bahagian seterusnya. Kami telah mencapai kami punya objektif, yaitu mengambil order juga memastikan masa yang deliver kami dicapai. Berkenaan pula dengan total sale kami telah berjaya untuk menjual sebanyak 130 unit spaghetti dengan jumlah total uangnya Rp863. Baiklah, merujuk kepada graf ini merupakan feedback daripada customer. Jadi melalui graf ini terbukti bahwa spaghetti ini secara detailnya atau secara menyeluruhnya memberi kepuasan kepada pelanggan kami lah. Baiklah, ini merupakan feedback daripada customer, apa yang customer telah bagi feedback kepada kami lah. Jadi melalui kita dapat tahu bahwa customer begitu menyukai produk kami ini. Terusnya ini merupakan purata engagement berdasarkan kami punya aktiviti lah sepanjang kami menjual produk kami ini. Jadi melalui Raja terdapat sebanyak 11.8% kami punya engagement rate. Untuk bahagian pencapaian keuangan, saya akan bentangkan 3 part, yaitu cash flow, income statement, dan go e-commerce. Cash flow ini merupakan satu rekod bagi pengiraan dalam keluar masuk duit company sepanjang tempoh perniagaan berlangsung, yaitu yang bermula pada 5 November dan berakhir pada 20 Disember 2023. So, melalui data tersebut dapat dilihat bahawa pada fasa pertama penjualan Slap Getty, jumlah kemasukan duit adalah sebanyak RM263.55 dan sumber duit ini adalah daripada pengumpulan modal, yaitu sebanyak RM185.55 dan 78 daripada jumlah jualan pada kali pertama. Dan pada sesi pertengahan jualan, yaitu pada 18 November 2023, jumlah kemasukan duit adalah sebanyak 128, di mana RM122 daripadanya merupakan jumlah jualan Slap Getty.
dan RM6 diperoleh daripada sumber penghantaran slot getty kepada pelanggan. So pada 28 November 2003 jumlah kemasukan duit adalah sebanyak RM250 dan RM235 daripadanya berpunca daripada hasil jualan semasa expo di PPIB. Bagi pengeluaran duit pula pada 5 November 2023 dapat dilihat daripada RM263.55, RM109.25 daripadanya telah pun digunakan untuk membeli bahan mentah dan peralatan bagi memulakan sesi penjualan dan RM40 daripadanya digunakan untuk membayar sewa bagi tapak perniagaan expo di PPIB. So manakala pada 18 November sebanyak RM50.55 telah digunakan untuk membeli bahan mentah dan RM6 daripadanya digunakan untuk membayar minyak bagi penggunaan motor dalam proses penghantaran makanan kepada customer. Dan pada 27 November 2003 sebanyak RM121.66 telah digunakan untuk perbelanjaan secara besar-besaran dalam membeli bahan mentah dan alatan untuk melaksanakan penjualan expo di PPIB yang berlangsung pada keesokan harinya. Cash flow bagi perniagaan ini dapat dilihat adalah positif dan jumlah closing balance adalah sebanyak RM610.71. Bagi income statement pula, income statement merupakan rekod bagi pendapatan company sepanjang perniagaan berlangsung. Melalui data yang dikumpulkan, jumlah jualan bersih bagi slot getty adalah sebanyak RM863 dan jumlah keuntungan bersih adalah sebanyak RM450.16. Sumber utama kemasukan duit adalah melalui penjualan slot getty, manakala sumber utama berlakunya pengeluaran duit adalah untuk membeli bahan mentah bagi penjualan slot getty. Oleh itu, melalui income statement dapat kita lihat bahawasanya company kami telah beroleh keuntungan dalam perniagaan ini. E-commerce ni merupakan satu data yang menerangkan tentang profil bagi company kami. Perniagaan yang kami lakukan ialah PLD dan jenis perniagaan yang kami jalankan adalah makanan dan minuman. Dan berikut merupakan jumlah jualan bulanan bagi slot getty iaitu sebanyak RM123.29 dan jumlah keluaran bulanan adalah sebanyak RM58.98 dan jumlah keuntungan adalah sebanyak RM64.31. Baiklah, sekarang kita teruskan pula dengan masalah yang dihadapi oleh slot getty. Pertama ialah sumber yang limit. Jadi sumber ini termasuklah dari segi budget. Jadi penyelesaian kepada masalah ini, kami akan membuat pre-order ataupun kami akan mengambil order selama 3 hingga 2 hari awal sebelum kami membuat penghantaran bagi mengelakkan pembaziran dari segi keuangan kami juga dari segi bahan-bahan yang kami gunakan. Kedua adalah persaingan antara produk makanan yang lain. Kenapa? Kerana terdapat persaingan antara cara untuk menarik perhatian pelanggan. Penyelesaiannya, kami menyediakan platform seperti Instagram juga WhatsApp bagi menyebarkan kewujudan spaghetti ataupun jenama produk kami. Dan yang terakhir, masalah yang kami hadapi adalah komunikasi dengan pelanggan semasa penghantaran. Disebabkan kami membuat pre-order berdasarkan slot yang kami tetapkan, jadi semasa penghantaran, kami terpaksa memberitahu pelanggan ataupun pembeli yang membeli produk kami satu persatu bahawa sekarang masa kami menghantar order mereka. Jadi sebagai penyelesaian kami menyediakan platform seperti grup WhatsApp bagi memudahkan kami untuk memberitahu mereka bahawa kami akan membuat penghantaran sekarang. Cadangan pertama untuk meningkatkan jualan syarikat adalah dengan melakukan lebih banyak penjualan secara konvensional di kampus. Jualan yang dilakukan sebelum ini kebanyakannya berlaku dalam talian dengan mengambil pesanan secara langsung dan menyediakan pesanan untuk penghantaran. Kaedah moden yang melibatkan teknologi untuk mengambil pesanan mempunyai beberapa kelemahan. Pelanggan sukar menilai kualiti produk, pelanggan akan ragu untuk mencoba produk dan mengalami kesulitan untuk berhubung dengan produk melalui penjualan dalam talian. Dengan melakukan lebih banyak penjualan secara konvensional, syarikat dapat memperkenalkan produk kepada pelbagai pelanggan dan berinteraksi dengan mereka untuk menciptakan pelanggan tetap. Cadangan seterusnya untuk meningkatkan jualan syarikat adalah dengan meningkatkan kesedaran jenama melalui pemasaran yang lebih terperinci untuk membuat orang menyadari jenama Slapgetty. Dengan melakukan lebih banyak pemasaran melalui internet dan media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook, jenama dapat berinteraksi dengan pelbagai pelanggan. Apabila lebih ramai yang mengenali Slapgetty, ramai yang bersedia mencoba Slapgetty. Cadangan yang terakhir untuk meningkatkan syarikat adalah dengan menambah pilihan dalam menu.
Menu yang kita miliki sekarang hanya 3 pilihan tanpa sebarang jenis penyesuaian. Menambah penyesuaian produk seperti size hidangan atau menambah rasa baru boleh menjadi faedah untuk syarikat. Kebebasan untuk memilih boleh menjadi sangat menarik untuk pelanggan karena setiap orang mempunyai selera yang unik. Dengan melakukan lebih banyak penyesuaian, kita boleh menarik lebih banyak pelanggan untuk menikmati spaghetti kita.